Okay, hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Okay, untuk hari ini, BM tahun 3, kita masih lagi di bawah tema 7 iaitu pertanian dan penternakan. Okay, pada hari ini, kita akan teruskan pembelajaran kita untuk membincangkan tentang buku aktiviti muka surat 59, 60, 61 dan 62, iaitu aktiviti pengayaan, pengukuhan dan juga penilaian. Okay, jadi hari ini kita akan berbincang bersama-sama, kemudian murid akan menulis jawapan dalam buku aktiviti. Baik, kita akan mulakan perbincangan kita muka surat 56 iaitu pantun. Kita akan melafazkan terlebih dahulu pantun ini, kemudian kita akan berbincang tentang maksud pantun ini. Okey, mari kita lihat pantun yang pertama. Kari haruan, kari tenggiri, di atas meja, dihidang bertalang. Kalau tuan bijak bestari, nyatakan baja. Okey, baik, kita lihat maksud pantun di sini. Seperti yang cikgu telah ajar sebelum ini, maksud pantun ini kita boleh dapat di bahagian baris ketiga dan keempat. Okay, manakala baris pertama dan kedua ini merupakan pembayang. Okay, ia tidak membawa maksud di dalam pantun ini. Yang perlu kamu lihat ialah baris ketiga dan keempat. Kalau tuan bijak bestari, maksudnya kalau anda seorang yang bijak, nyatakan baja. Okay, apakah baja? Pantun ini bertanyakan tentang soalan. Seperti yang cikgu telah ajar sebelum ini, baris pertama dan ketiga perlu mempunyai ritma yang sama, iaitu suku kata ri, dan ketiga juga ri. Dan baris kedua pula harus mempunyai ritma yang sama, iaitu lam, dan di hujung juga perlu diakhiri dengan lam. Di manakah jawapan ini? Ya, jawapan ini boleh didapati di bahagian jawapan yang keempat, iaitu suburkan alam. Jadi murid-murid perlu menulis jawapan di bahagian ruang jawapan. Okay, kita lihat rangka pantun yang kedua. Titi batu di hilir kali, pancing ikan dengan sampan. Soalan itu mudah sekali. Kompos digunakan. Okey, jadi pantun yang kedua ini menjawab soalan dalam pantun yang pertama, iaitu nyatakan baja, suburkan alam. Okey, jadi jawapannya ialah, kita lihat ya, bahagian belakang ini pan, jadi baris keempat ini juga harus diakhiri dengan pan. Okay, kompos digunakan, itulah jawapan. Jadi kita tulis. Okay, jadi pantun ini, yang nombor 2 ini menjawab kepada soalan yang pertama. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Pokok jambu berbuah lebat, pohon ara di tepi jambatan. Katanya kamu orang yang hebat, berikan cara. Okey, baris pertama ini diakhiri dengan ritma bat. Okay, jadi baris ketiga juga harus mempunyai ritma yang sama, iaitu bat. Kita lihat baris yang kedua. Pohon ara di tepi jambatan. Okay, tan. Maka baris yang keempat juga harus diakhiri dengan ritma tan. Okay, berikan cara, tambah pendapatan. Okay, jadi tulis jawapan di bahagian ini. Okey, mari kita baca sekali lagi. Pokok jambu berbuah lebat, pohon ara di tepi jambatan. Katanya kamu orang yang hebat, berikan cara, tambah pendapatan. Okey, jadi soalan ini, soalan yang pantun yang rangkap ketiga ini bertanyakan soalan kepada pantun yang keempat. Okey, jadi pantun yang keempat ini harus memberi jawapan kepada pantun yang ketiga, berikan cara, tambah pendapatan. Mari kita jawab pantun yang keempat.
Atas beranda peristiwa dikenang. Okey, di belakang ini kenang. Petik maman, petik pegagal. Soalan anda amatlah senang. Ini merujuk kepada pantun yang ketiga. Ulang-ulangan. Jawapannya ialah boleh diniaga kerana ia diakhiri dengan ritma ga. Sama dengan baris yang kedua. Okey. Jadi kita tulis jawapan di sini. Boleh diniaga. Okey, kita baca sekali lagi untuk memahami maksud pantun ini. Atas beranda peristiwa dikenang. Petik maman, petik pegagal. Soalan anda amatlah senang. Ulam-ulaman boleh diniaga. Okey, maksudnya soalan nombor 3 ini bertanyakan tentang cara untuk tambah pendapatan. Okey, jadi jawapan yang keempat, okey, ulam-ulaman ini bermaksud sayur-sayuran. Okey, sayur-sayuran juga boleh dijual. Okey. Baiklah, sekarang kita beralih ke muka surat 59 iaitu aktiviti pengayaan. Okey, jawab soalan berdasarkan gambar. Okey, kita lihat arahan di sini. Dirikan pensel pada titik hitam. Okey, jawab soalan berdasarkan pensel yang dijatuhkan. Ulang permainan sehingga semua soalan dijawab. Okey, cikgu akan ubah sedikit permainan ini. Cikgu tukarkan dalam bentuk roda impian. Okey, cikgu akan tekan atau klik pada roda impian ini. Okey, kemudian kita lihat soalan yang perlu kita jawab berdasarkan anak panah yang ditunjuk pada gambar tersebut. Okey, cikgu mula sekarang. Okey, sekarang kita dapat lihat soalan yang ketiga. Mari kita jawab soalan ini. Okey, soalan yang ketiga. Okey, tulis kata ganda yang terdapat dalam gambar nombor 3. Okey, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Terdapat kata ganda di sini iaitu lebah, dan juga bunga. Okey, jadi kata ganda untuk lebah ialah lebah-lebah. Dan kata ganda untuk bunga ialah bunga-bunga. Okey, bunga-bunga. Okey, mari kita teruskan permainan roda impian kita. Okey. Sekarang mari kita lihat soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2. Soalan nombor 2 berbunyi bina ayat berdasarkan gambar. Bina ayat berdasarkan gambar. Baik, sekarang mari kita bina ayat berdasarkan kepada tiga gambar yang terdapat dalam bulatan ini. Okey, mari kita lihat gambar yang pertama. Okey, di sini ada gambar datuk. Ini pula ialah reban ayam. Jadi mari kita bina ayat ya. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh datuk? Okey, datuk memasukkan. Okey, memasukkan apa? Memasukkan ayam-ayamnya ke dalam reban. Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar yang kedua ni, apa yang terdapat di dalam gambar ini? Okey, terdapat lembu. Lembu sedang buat apa? Lembu sedang merakut. Okey, merakut ni maksudnya kata kerja yang digunakan untuk lembu. Okey, apabila lembu makan, ia disebut sebagai merakut. Ini lembu merakut, merakut apa? Merakut rumput. Okey, merakut rumput. Okey, di manakah lembu merakut rumput? Lembu merakut rumput di padang. Okey, seterusnya kita lihat gambar yang ketiga. Ya, di sini terdapat lebah dan juga bunga. Okey, apakah yang dilakukan oleh lebah itu? Lebah sedang berterbangan untuk apa? Untuk mencari madu. Okay, ataupun kamu boleh membina ayat yang mudah seperti lebah sedang
berterbangan. Berterbangan untuk mencari apa? Untuk mencari madu. Ataupun kamu boleh membina ayat yang mudah, iaitu lebah sedang berterbangan di taman bunga. Okay, lebah-lebah itu berterbangan di taman bunga. Okay, soalan yang terakhir iaitu soalan yang pertama. Susun abjad menjadi perkataan. Okay, dapatkah kamu meneka perkataan ini berdasarkan kepada gambar yang terdapat di dalam bulatan ini? Ada R, B, E, N, A. Okay, di bahagian bawah A, Y, M. Jawapannya ialah, tengok gambar nombor 1. Dalam gambar nombor 1 terdapat reban ayam. Okay, jadi kamu bolehlah menulis jawapan. Okay, kemudian tulis semula jawapan itu di bahagian bawah. Baiklah, sekarang mari kita lihat aktiviti pengukuhan muka surat 60. Okay, soalan ini berbunyi, baca maklumat pada peta buih berganda. Okay, peta buih berganda di sini merujuk kepada gambar peta, iaitu pokok pisang dan juga pokok manggis. Okay, kemudian jawab soalan. Okay, kita pernah berbincang tentang bagaimana untuk membanding beza. Okay, kita menyatakan apakah persamaan antara kedua-dua melalui peta buih berganda. Okay, kita cuba imbas semula bagaimana untuk menyatakan maklumat dalam peta buih berganda. Okay, kita merujuk kepada anak panah di sini. Anak panah ini merujuk kepada satu bulatan. Okay, ini bermaksud beza. Okay, beza antara kedua-dua gambar ini. Manakala anak panah kedua-dua gambar ini menuju ke bulatan yang sama, ini membawa maksud persamaan. Okay, apakah persamaan antara pokok pisang dan pokok manggis? Begitu juga dengan bahagian bawah sini. Okay, sebab kedua-dua anak panah merujuk kepada satu maklumat. Okay, jadi ada dua persamaan di sini. Manakala perbezaan juga ada dua, satu dan dua. Okay, begitu juga dengan pokok manggis. Okay, mari kita lihat bagaimanakah untuk memasukkan maklumat ini berdasarkan kepada jadual. Okay, kita lihat pokok pisang. Pokok pisang ialah gambar di sebelah atas. Pokok manggis pula ialah di bahagian bawah. Okay, mari kita lihat apakah beza antara kedua-duanya. Okay, kita lihat kepada batang. Okay, batang pokok pisang ini ialah batang. Begitu juga dengan bahagian manggis, batangnya ialah di bahagian tengah ni. Okay, batang pokok pisang ini lembut, manakala batang pokok manggis pula keras. Okay, jadi inilah perbezaannya. Jadi murid-murid boleh tulis. Okay, kamu tengok anak panah di sini. Pokok pisang ni batangnya lembut dan pokok manggis pula batangnya keras. Okay, oleh kerana kedua-dua ini sudah ditulis, kita pangkah. Okay, seterusnya kita lihat pula isi. Okay, isi ini merujuk kepada buah pisang. Apakah rasa isi buah pisang? Tentu rasanya manis. Begitu juga dengan pokok manggis. Okay, pokok manggis ni yang berwarna ungu. Okay, rasanya juga manis. Okay, jadi ini ialah persamaan. Okay, kedua-dua mempunyai isi yang manis. Di manakah bulatan yang perlu kita masukkan maklumat? Tentulah di bahagian ini. Okay, isi manis. Okay, seterusnya kita lihat daun. Okay, daun pokok pisang. Ini ialah daun. Okay, ini ialah daun. Daunnya lebar. Manakala daun pokok manggis pula kecil. Okay, daunnya kecil. Jadi di manakah maklumat ini kita perlu tulis? Kita tengok anak panah. Pokok pisang ni daunnya lebar.
Manakala pokok manggis pula daunnya kecil. Okey, seterusnya kita lihat kepada warna daun. Warna daun kedua-duanya, warna daun pokok pisang tentu berwarna hijau. Ini ialah warna hijau. Begitu juga dengan pokok manggis, daunnya hijau. Jadi ini merupakan persamaan. Jadi murid-murid boleh salin warna daun hijau. Lengkaplah sudah peta buih berganda kita. Seterusnya kita lihat aktiviti pengukuhan bahagian A. Baca maklumat pada peta buih berganda, kemudian jawab soalan. Sama seperti soalan B, ini disebut sebagai peta buih berganda. Peta buih berganda, apakah persamaan antara ubi kayu dan juga ubi sengkuang? Untuk pengetahuan murid-murid, ubi kayu, cikgu sudah sertakan gambar di sini. Ubi kayu ini ialah ubi kayu. Ubi sengkuang juga boleh dibuat rojak. Baik, kita lihat apakah persamaannya. Persamaan antara ubi kayu dan ubi sengkuang ialah, cikgu ubah di sini. Persamaannya ialah kedua-duanya berubi. Sebab ubi kan namanya ubi. Kemudian yang kedua, pokoknya berdaun. Dan yang ketiga, ubi kayu. Cara untuk petik ubi kayu dan ubi sengkuang dengan cara mencabut. Bukannya kita potong, bukan kita potong sebab ubi ini sangat keras. Kita perlu cabut. Kemudian kita lihat apakah perbezaan antara ubi kayu dan juga ubi sengkuang. Perbezaannya, ubi kayu ia tumbuh menegak macam ni. Kalau ubi sengkuang pula tumbuh menjalar. Seterusnya, ubi kayu ini boleh dimakan dengan cara rebus ataupun goreng. Manakala ubi sengkuang boleh dimakan mentah. Maksudnya tidak perlu dimasak, tidak perlu direbus ataupun digoreng. Kita perlu cuci kemudian makan. Ubi kayu pula dibuat kerepek, boleh dibuat kerepek. Manakala ubi sengkuang boleh dibuat rojak. Rojak ni maksudnya kita potong ubi itu kemudian kita tambah dengan ramuan lain seperti lada, cili, kicap, dan sebagainya. Sekarang mari kita jawab soalan yang pertama. Apakah tajuk yang sesuai? Tajuk yang sesuai, murid-murid boleh fikir apakah tajuk yang sesuai. Oleh kerana peta buih berganda ini berkaitan dengan ubi kayu dan juga ubi sengkuang, jadi kita boleh tulis tajuknya ialah ubi kayu dan ubi sengkuang. Baiklah, sekarang mari kita lihat muka surat 61 iaitu penilaian. Murid-murid perlu menjawab soalan berdasarkan kepada gambar yang terdapat di bahagian atas ini. Gambar ada 4 gambar. Jadi, yang pertama, murid perlu menulis kata dasar. Yang kedua, murid perlu membina ayat berdasarkan gambar dan juga perkataan. Setiap soalan ini mengandungi 4 soalan. Sekarang mari kita lihat gambar yang pertama. Tulis kata dasar bagi gambar yang pertama iaitu berjalan. Apakah kata dasar? Kata dasar ini ialah perkataan sebelum ditambah imbuhan. Contoh berlari. Contohnya berlari. Apa imbuhannya? Itu ber. Jadi perkataan dasarnya ialah lari. Jadi yang pertama ni berjalan, kata dasarnya ialah jalan. Yang kedua, membuka. Kata dasarnya ialah buka. Yang ketiga, berkicau. Berkicau maksudnya burung-burung itu mengeluarkan bunyi dengan cara berkicau. Jadi kata dasarnya ialah kicau. Dan yang keempat,
Membubuh. Membubuh tu maksudnya meletakkan. Okay? Meletakkan. Kata dasarnya ialah bubuh. Mari kita bina ayat berdasarkan gambar dan perkataan di atas. Okay? Yang pertama, berjalan. Okay, bagaimanakah apakah ayat yang perlu kamu bina berdasarkan gambar? Itik, ini gambar itik. Itik itu sedang buat apa? Itik sedang berjalan. Berjalan ke mana? Berjalan pulang. Okey. Okey, yang kedua. Membuka. Okey, membuka ini gambar apa? Ini ialah datuk. Perkataannya ialah, kata kerjanya ialah membuka. Membuka apa? Membuka pintu, pintu rebat ayam. Okey, jadi murid-murid boleh tulis jawapannya di sini. Okey, gambar yang ketiga. Berkicau. Siapa ataupun apakah yang berkicau? Tentulah burung. Burung ini di mana? Di dalam sangkar. Okey, jadi murid-murid boleh bina ayat burung itu. Okey, dan terakhir membubuh. Siapakah yang membubuh? Adakah kucing? Tentulah kakak ataupun ibu. Kakak sedang buat apa? Okay, kakak sedang membubuh. Membubuh apa? Membubuh makanan kucing. Membubuh makanan kucing ke mana? Ke dalam sebuah bekas. Okey, baik. Lengkaplah sudah ayat kita dalam muka surat ini. Baik, muka surat terakhir, iaitu muka surat 62. Okey, baca, petikan dan lengkapkan grafik. Okey, sebelum kita jawab soalan ni, kita perlu baca dahulu petikan ini. Okey, pokok pandan banyak ditanam oleh suri rumah. Okey, maksud suri rumah ini ialah seorang wanita ataupun kita sebut ibu lah, ibu yang tidak bekerja di pejabat. Okey, ibu ni hanya menguruskan hal-hal tentang berkaitan dengan rumah seperti mencuci kain, masak, mengemas dan sebagainya. Okey, tempat menanamnya di dalam pasu. Okey, daun pandan ini ialah daun yang kita gunakan untuk sebagai pewangi. Okey, pewangi makanan. Okey, warna daun pokok pandan hijau berbentuk tirus. Okey, ini warnanya warna hijau. Bentuknya tirus. Tirus ini, tirus seperti macam ni. Bentuknya tajam. Okey. Dan panjang. Bau daun sangat harum. Okey, baunya harum. Okey, bentuknya tirus dan panjang. Okey, kegunaan. Okey, ataupun fungsi. Okey, daun pandan ini adalah sebagai pewangi makanan. Kita tidak goreng ya. Daun pokok pandan ini kita gunakan sebagai pewangi makanan. Okay, kaum Melayu menggunakan daun-daun pandan untuk dijadikan bunga rampai. Okey, ini ialah bunga rampai. Bunga rampai. Bunga rampai ni apabila kita tambah daun pandan ni, ia akan mengeluarkan bau yang sangat harum. Okay, bunga rampai itu cantik apabila dimasukkan ke dalam bekas-bekas. Okay, biasanya bunga rampai ini kita kaum Melayu gunakan semasa hari perkahwinan. Baik, sekarang mari kita jawab soalan ini. Kita lengkapkan peta yang ada di bahagian bawah. Okey, warna daun pandan ini, warnanya hijau. Okey, jadi murid-murid tulis jawapan di bahagian ini. Bau, apakah bau? Cikgu sudah bulatkan di sini. Baunya harum. Seterusnya, kegunaan. Dalam perenggan yang ketiga, kegunaannya ialah pewangi makanan. Kemudian yang kedua, dijadikan bunga rampai. Seterusnya kita lihat soalan I. Kenal pasti kata ganda penuh dalam petikan. Kemudian bina ayat. Kata ganda ni ada 3 jenis, iaitu kata ganda penuh, kata ganda separa, kata ganda berentak.
kita dapat melihat kata ganda daun-daun, bekas-bekas. Okay, daun-daun dan bekas-bekas. Okay, mari kita bina ayat. Yang pertama iaitu daun-daun. Ibu menyapu daun-daun kering di halaman rumah. Okey, sekarang kita lihat bagaimana cara untuk membina ayat untuk perkataan kata ganda bekas-bekas. Okey, kakak memasukkan bunga rampai itu ke dalam bekas-bekas. Okey, kakak memasukkan bunga-bunga rampai itu ke dalam bekas-bekas yang cantik. Baiklah, setakat ini sahaja perbincangan kita bagi unit 21. Okey, cikgu harap kamu menyiapkan kerja ataupun tugasan yang cikgu telah berikan kepada kamu. Kita berjumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Bye!